Baik, insyaAllah kita mulakan kuliah Tauhid pada malam ini dengan kita sama-sama membaca umum kitab Ila Hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram wa ashabil izam. Sya'ulahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazabal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa nabina wa habibina wa syafina wa zuhrina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaddu'al mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Maksudnya demi masa semuanya manusia itu semuanya berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman serta mengerjakan amalan soleh dan bersama dengan kebenaran, bersama dengan kesabaran. Yang dihormati, silakan pada Tuan Imam. Tak lupa juga silakan Al-Fadhil Tuan Bilal, Tuan Siak, kemudian pengurusi masjid, jawatan kuasa masjid, sidang jamaah muslimin muslimat, mukminin mukminat Allah Taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Taala kerana dengan limpah kurnia rahmat kepada Allah kita dapat bersama sekali lagi pada malam ini untuk kita sambung pengajian bab tauhid ataupun akidah, bab yang penting di muka surat apa tu? 46, Jawi 46, Rumi 126, tak silap saya. 126 bawah sekali, dan bermula mati. Jumpa tak? Jumpa InsyaAllah. Jawi 46 bawah. Jadi kita masuk dalam sifat mustahil yang ke-10, iaitu al-maut, mati. Maut maknanya mati. Dan bermula mati pada hak yang baharu. Situ. Jumpa InsyaAllah. Qala musannifu wa ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darin amin. Telah berkatalah oleh musannif ataupun pengarang kitab, mudah-mudahan manfaat ilmunya insya-Allah dalam dua negara, dunia dan akhirat. Dan bermula mati pada hak yang baharu itu bercerai ruh dengan jasad. Bermula mati pada hak yang baharu, mana pada benda baru ialah selain daripada Allah Ta'ala lah. Kata manusia sendiri, binatang dan sebagainya, mati pada hak yang baru itu bercerai roh daripada jasad, berpisah roh daripada jasad, dikatakan sebagai mati, benda baru. Dan pada hak yang qadim, hak yang qadim telah Allah Ta'ala lah qadim, iaitu adanya hayatnya dengan ruh dan dengan mizah. Mizah ni maknanya akal. Mizah, memori atau apa akal lah. Itu mati pada hak yang qadim.
Dan pada hak yang qadim, bermula mati itu adanya hayatnya dengan roh dan dengan mizah. Adanya hayatnya itu dengan roh dan dengan mizah, mana dengan akal. Itu pada hak yang qadim lah. Pada hak yang qadim, pada hak Allah Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala ni dia hidup. Hidupnya tanpa hayat. Hidup tanpa hayat, tanpa ruh. Jadi kalau ada ruh, sudah tentu dia terbaliklah daripada yang hidup tadi. Terbalik daripada yang hidup tadi. Dan pada hak yang qadim, mana hak qadim, mana matilah. Mati pada hak yang qadim, iaitu adanya hayatnya dengan ruh dan dengan mizah, dengan akal. Sedangkan yang sebenarnya Allah Ta'ala tu hidup tanpa dengan ruh dan tanpa dengan akal, mizah, memori lah macam tu. Memang Allah Ta'ala tu berakal, tapi akalnya tak sama macam manusia punya akal. Macam tu, mizah. Baik, kemudian kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, telah menjadi oleh Allah Ta'ala akan mati di dalam rupa kibas. Telah menjadikan Allah Ta'ala akan mati di dalam rupa kibas. Kibas ni kambing lah, kibas yang putih. Tiada lalu ia dengan suatu dan didapatnya bau, melainkan mati ia. Melainkan mati ia. Tiada lalu ia dengan sesuatu benda atau didapatnya bau, melainkan matilah kibas tadilah. Matilah kibas. Gitu. Matilah mati tadi. Matilah mati. Dia mati kan. Mati itu dirupakan seekor kibas. Tiada lalulah kibas tu pada satu tempat yang ditentu Allah Ta'ala, melainkan dia matilah. Gitu. Matilah kibas itu. Dan iaitu disembelih pada hari kiamat pada antara syurga dan neraka. Kibas besok akan disembelih lah pada hari kiamat pada antara syurga dan neraka. Dan hayat itu atas rupa kuda. Kalau hayat pula, hayat itu atas rupa kuda. Tiada lalu ia dengan sesuatu dan didapatnya akan baunya, melainkan hidup dia. Melainkan hidup. Berbeza dengan tadi kan kibas tadi. Kibas ni mana rupa mati, sedangkan hayat ni rupa kuda. Kuda kan. Jadi tiada lalu dia pada tempat, melainkan dia akan hidup. Dan ialah yang diambil oleh Musa Samiri akan tanah bekas telapak kakinya, maka dimasukkan dia anak lembu. Dimasukkan dia akan atas anak lembu. Anak lembu tu adalah yang orang kata patung kan. Patung yang dibuat pada emas tu. Patung anak lembu tu. Macam tu. Maka jadi hidup dia. Dan katanya macam tu. Ingatkan kisah Samiri tu. Di mana Samiri itu, kalau ikut riwayatnya, dia mengambil bekas-bekas telapak kaki Malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril alaihissalam, dia punya bekas-bekas telapak kaki itu, maka dia ambil macam tu, dan diletakkan kepada patung anak lembu. Patung anak lembu itu pun sebenarnya asalnya daripada emas-emas yang dikumpulkan oleh orang-orang Bani Israel. Emas-emas itu dikumpulkan dan dicairkan, kemudian lalu dibentuk akan seekor anak lembu. Kemudian pada masa yang sama juga Nabi Musa naik ke Bukit Tursina untuk mencari ataupun menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Samiri ni dia pun buat kerja juga ke bawah. Dia buat patung anak lembu, lepas tu dia ambil telapak kaki Nabi Sulaiman itu, telapak kaki Jibril itu, kemudian telapak kaki itu maka diletakkan kepada mulut patung anak lembu tu. Maka dengan izin Allah Ta'ala, maka patung anak lembu tu membunyi boh kan. Kemudian Samiri kata Musa mencari Tuhannya di atas bukit. Sebenarnya Tuhannya berada di sini. Inilah Tuhan dia. Itulah patung anak lembu. Oleh itu naklah kamu semua berkumpul dan sembahlah patung anak lembu ini. Macam tu. Jadi mereka pun sembahlah patung tadi.
Cuma jadi persoalannya, kenapa orang-orang Bani Israel ini mudah terpengaruh dengan benda yang macam tu. Kan takkanlah dia tak tahu itu patung. Dan takkanlah Nabi Musa dah tak berdakwah kepada mereka sebelum ni, jangan menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Takkanlah Nabi Musa tak beritahu kan. So apa masalahnya tuan-tuan? Jadi mereka tertarik dengan patung anak lembu tu kerana dalam pemikiran mereka, orang-orang Bani Israel ini memang dah tertanam lama dah tentang kepercayaan kepada patung. Memang dalam berpuluh tahun mereka ini memang sembah patung. Jadi bila mereka masuk Islam, jadi jiwa mereka kepada patung tu masih ada lagi. Keinginan mereka, kesukaan mereka kepada patung ataupun acah-acah. Apalagi Nasamiri tadi. Kemudian Bani Israel pula hidup dalam keadaan susah masa tu. Jadi kata Samiri tadi dia mempunyai niat yang memang dia dengki lah. Yang memang dia nak ngajak kaum Bani Israel ini keluar dari Islam semula. Maka dibuatlah patung anak lembu tadi. Gitu. Maka dengan izin Allah Ta'ala, patung tadi pun hiduplah, berbunyilah dia. Maka Nabi Musa kata inilah kemudian Samiri kata inilah patung yang sebenarnya dicari oleh Musa. Oleh itu inilah Tuhan kamu sembahlah akan patung ini. Maka mereka pun sembahlah semula akan patung anak lembu macam tu. Baik kan? Baik, seterusnya wasummu. Yang 10 mati, mustahil. Kemudian yang ke-11 walsumu, artinya dan yang ke-11 daripada mustahil Allah itu ialah tuli. Tuli iaitu lawan daripada sama. Maka tuli itu iaitu pekerjaan yang bangsa wujudi yang berlawanan ia akan sama pada kaul ahlu sunnah wal jamaah. Jadi sifat mustahil yang ke-11 itulah tuli. Tuli ni tak sama seperti tuli yang seperti manusia. Sebab tu dia kata wujudi. Wujudi lawannya wujudi. Bukan wujudi lawannya adami. Macam kita ni, kita tuli kita dalam bentuk adami. Tuli kita dalam bentuk adami. Kemudian kalau kita mendengar pun dalam bentuk adami. Pemandang adami yang dibangsakan kepada tiada. Kerana kita ni asalnya dibangsakan kepada tiada. Asalnya kita ni memang tidak wujud. Asalnya kita tak wujud. Itu sebabnya kita ni dibangsakan kepada adami. Sedangkan Allah Ta'ala dibangsakan kepada wujudi ataupun subuti. Wujud ataupun yang dibangsakan kepada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi tuli yang dimaksud oleh musannif sekarang ini tuli yang bangsa wujudi. Wujudi lawannya wujudi lah. Gitu. Mana mendengar yang bangsa wujudi lawannya dengan tuli yang bangsa wujudi. Itu dikatakan diddaini. Diddaini berlawanan di antara dua benda yang wujudi. Wujudi lawannya wujudi lah. Macam tu. Baik. Dan adapun kaul Mu'tazilah, maka iaitu ketiadaan mendengar daripada barang yang sya'nuhu, kejadiannya bahawa ada ia yang mendengar. Gitu. Kalau kaum Mu'tazilah pula iaitu maka ketiadaan mendengar. Maksud dengan tuli itu pada Mu'tazilah dia kata ketiadaan mendengar daripada barang yang sya'nuhu, kejadiannya bahawa ada ia yang mendengar. Ketiadaan mendengar daripada barang yang sya'nu, kejadiannya bahawa ada ia yang mendengar. Macam tu. Baik. Itu dikatakan sebagai Adam, maknanya berlawanan Adam wal malakah. Berlawanan Adam wal malakah. Bukan berlawanan wujudi lawan wujudi, tapi berlawanan Adam wal malakah nama dia. Sebab itu kita sudah beritahu bahawa Adam benda berlawanan ada 4 jenis. Pertama diddaini, yang kedua Adam wal malakah, kemudian yang ketiga naqidaini, dan yang keempat mutada
wa mutada nikaini. Macam tu. Ada 4 jenis yang berlawanan. Okey. Baik, kemudian yang berlawanan antaranya dan antara mendengar itu setengah daripada berlawanan didaini atas kaul yang pertama. Dia kata berlawanan antaranya dan antara mendengar tadi, antaranya tuli tadi, berlawanan antaranya dan antara mendengar itu, berlawanan antaranya tuli dan antara mendengar itu setengah daripada berlawanan didaini atas kaul yang pertama. Kaul pertama yang pertama tadilah. Yang bukan Mu'tazilah tadi. Kalau Mu'tazilah tu kaul yang kedua. Macam tu. Dan daripada taqabil berlawanan Adam wa Malakah atas kaul yang kedua. Kalau kaul yang kedua maknanya wujudi lawan adami. Wujudi lawan adami. Adam wal Malakah atas kaul yang kedua lah. Macam tu. Sedangkan kaul yang pertama wujudi lawan dengan wujudi. Macam tu. Pendapat Adam wal Malakah ini ialah pendapat Mu'tazilah. Dan mustahil pula atas Allah Taala itu barang yang pada makna tuli, seperti ada ia mendengar dengan telinga, atau mendengar serta hampir tiada didengar jikalau jauh, atau mendengar suara juga, atau mendengar suara juga. Ini mustahil lah Allah Taala. Macam kita kalau benda yang terlampau dekat, kita tak boleh nak dengar. Orang pokit kuat monau kan, dengar tak apa dia yang dia cakap tu. Ataupun orang bercakap terlampau dekat dengan telinga kita dengar tak? Tak dengar. Dia mestilah dalam jarak yang sederhana kan, baru dengar apa yang orang cakap. Terlampau jauh pun tak boleh dengar. Terlampau jauh tak boleh dengar, terlampau dekat pun tak boleh dengar. Pokak telinga kita kan. Macam tu. Jadi Allah Ta'ala bukan begitu. Allah Ta'ala tak ada jenis orang kata kalau dekat tak terdengar, kalau jauh pun tak terdengar, pertengahan baru dengar. Tak macam tu. Manusia macam tu. Macam tu. Dan mustahil pula atas Allah Ta'ala barang yang pada makna tuli, seperti ada ia mendengar dengan telinga. Allah Ta'ala mendengar tapi bukan dengan telinga, bukan dengan gegendang telinga. Kita dengan gegendang telinga. Kalau gegendang telinga kita rosak, boleh tak kita dengar? Tak boleh kan? Tak boleh dengar. Jadi kenalah banyak bersyukur pada Allah lah kalau tuan-tuan masih dapat mendengar. Ada orang tu dunia dia sunyi tuan-tuan. Kenapa? Kerana pekak. Tak dengar apa kan? Kita poket macam mana pun dia tak dengar. Memang Allah Ta'ala menjadikan kejadian dia tu tuli, tak dengar apalah. Tapi mata dia boleh melihat, mulut boleh bercakap. Ada orang jenis 3 serangkai. Lagi parah. Maknanya buta pun dia, pekak pun dia, kata tak boleh cakap pun, bisu pun dia juga. 3, kalau 3 benda ni parah tuan-tuan. Kita nak dakwah pun susah nak dakwah macam ni. Kan? Dia melihat pun tak boleh. Lepas tu mendongam pun tak dengar, cakap pun tak boleh. Susahlah kita nak dakwah dengan dia. Kalau orang macam ni memang orang kata terlepaslah daripada taklif hukum. Mana tak boleh apa lah macam ni. Tapi dia kena usaha jugalah. Ada orang yang orang kata hanya sekadar pekak saja, tapi boleh cakap, mata boleh melihat. Ada orang mulut bisu, tapi telinga tak pekak, mata pun melihat. Ada orang mata buta, tapi mulut boleh bercakap, telinga pun boleh mendengar. Alhamdulillah tak? Gitu. Kita tuan-tuan tiga-tiga ada. Tak tahulah kalau tuan-tuan ni ada yang kurang lagi. Kurang 1 ke? Ada tak? Kurang 1 ke kurang 2 ada tak? Tak ada kan? Cuma komplit. Macam tu. Jadi bila komplit ni banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kata musannaf wa umyun. Ummun atau umyun. Okey, artinya dan yang ke-12 pada Sahih Allah Taala itu buta. Itu buta dan barang yang pada maknanya buta, seperti bahawa melihat ia dengan biji mata atau mendinding akan dia oleh kelam, atau melihat serta hampir,
dan tiada melihat serta sangat hampir, atau tiada melihat ia serta jauh. Dan buta itu iaitu pekerjaan yang bangsa wujudi, yang berlawanan ia akan basar. Basar pada kaul ahlu sunnah wal jamaah, dan lawan itu namanya lawan diddaini, mana berlawanan antara wujudi lawan wujudi lah. Berlawanan buta tu pada nisbah pada Allah saya, bukan buta nisbah pada kita. Okey. Kalau buta kita ni, buta yang ada pada masa ini ialah buta dalam bentuk adami, bukan buta dalam bentuk wujudi. Sebab buta kita ni ialah mata dia tak berfungsi. Kalau Allah Ta'ala tu dia melihat pun tanpa menggunakan mata. Allah Ta'ala melihat tanpa menggunakan mata, anak mata dan sebagainya. Jadi tak boleh kita kata Allah Ta'ala tu buta, Musa Allah Ta'ala tu buta dengan dia tak ada mata. Tak boleh. Tak boleh kan? Kenapa Allah Ta'ala buta? Kerana mungkin mata dia rosak ke? Tak boleh cakap macam tu. Mungkin mata dia rosak, ataupun anak mata dia tak ada ke. Jadi kita tak boleh katakan Allah Ta'ala buta dalam bentuk adami. Buta adami ni kita, mata kita rosak sebab kita melihat menggunakan anak mata. Bila anak mata kita rosak, maka butalah kita. Gitu. Boleh kan? Sekali lagi. Dan yang ke-12 daripada mustahil Allah Ta'ala itulah buta. Buta yang bentuk wujudi, bukan dalam bentuk adami macam kita. Dan barang yang pada maknanya seperti bahawa melihat ia dengan biji mata atau mendinding akan dia oleh kelam. Allah Ta'ala tak terdinding dengan kelam. Atau melihat dengan hampir. Allah Ta'ala tu tidak melihat dengan benda hampir, dan tiada melihat ia serta sangat hampir, atau tiada melihat ia dengan serta jauh. Kalau benda jauh tak nampak. Macam kita, kalau benda terlampau dekat pun tak nampak, betul tak? Benda tak terlampau dekat dengan kita, boleh kita cam tak benda yang terlampau dekat? Tak boleh. Dia mesti sederhana kan? Sederhana. Okey, nampak dah apa benda dia. Kalau terlampau dekat pun tak nampak, terlampau jauh pun tak nampak, terdinding pun tak nampak. Itu yang nisbah kepada manusia. Allah Ta'ala tidak begitu. Tidak begitu. Apa saja dia nampak. Dia tak ada kaitan dengan terlampau hampir ke terlampau jauh pun, tak ada kaitan. Ulang semula. Dan barang yang pada maknanya seperti bahawa melihat ia dengan biji mata, atau mendinding akan dia oleh kelam, atau melihat serta hampir dan tiada melihat serta sangat hampir, atau tiada melihat dia serta jauh. Dan buta itu ialah pekerjaan yang bangsa wujudi, berlawanan ia akan basar, yang lawan daripada basar melihat pada kaul Ahlussunnah wal Jamaah. Dan lawan itu ialah lawan diddaini. Lawan diddaini, lawan wujudi, lawan wujudi. Dan adapun Mu'tazilah, maka kaum Mu'tazilah, maka iaitu ketiadaan basar daripada barang yang sya'nuhu, kejadiannya bahawa ada ia yang melihat. Dan atas kata Mu'tazilah itu, antara amun dan antara basar itu bukan lawan diddaini, tetapi lawan adam wal malakah. Adam wal malakah. Itu pandangan daripada Mu'tazilah. Mu'tazilah maknanya yang dikatakan buta itu ialah buta bukan seperti yang Ahlussunnah wal Jamaah punya. Buta tu ialah buta yang jenis berlawanan. Buta lawan basar, buta lawan melihat, tetapi dalam konteks buta adam wal malakah. Maknanya wujudi lawan adami. Wujudi lawan adami ataupun adami lawan adami. Macam tu. Adam wal malakah. Dan yang ke-13 daripada yang mustahil atau mutala itu ialah bukmun. Bukmun artinya kelu ataupun bisu. Bisu ialah lawan daripada kalam, berkata-kata. Dan mustahil pula barang yang pada maknanya seperti berkata dengan mulut.
Seperti berkata dengan mulut dan dengan lidah dan berhuruf dan suara. Itu semua mustahil lah Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala ni berkata bukan menggunakan mulut, bukan menggunakan lidah, bukan berhuruf. Laisa sebut dalam kitab Sanusi, laisa biharfin wala bisautin, tidak dengan huruf dan tidak dengan suara. Berkata tanpa huruf dan tanpa suara. Macam mana? Wallahu alam lah, tak tahu. Kalau berhuruf dengan bersuara, samalah seperti manusia. Sedangkan Allah Ta'ala tidak sama seperti manusia. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Tiada sesuatu pun yang dapat diserupakan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mencipta takkan sama dengan yang kena cipta. Takkan sama. Pembuat kereta dengan kereta sama tak? Tak sama. Pembuat robot dengan robot sama tak? Tak sama. Susah juga kan pembuat robot. Pembuat robot nak buat robot ni, yang sebiji dengan rupa dia bukan senang. Pembuat robot, walaupun pembuat robot tu hebat, bagus, dia nak buat robot tu sama sebiji dengan dia, boleh tak? Tak boleh. Sebab manusia pembuat robot, takkan sama dengan robot. Robot gunakan wire. Manusia gunakan wire ke? Tuan-tuan, dalam badan tuan-tuan pembuat robot tu, adakah penuh dengan wire-wire dalam oleh pembuat robot tu? Tak kan? Jadi pembuat robot manusia, kita hidup tanpa menggunakan wire sana wire sini. Robot hidup menggunakan wire, chip sana chip sini. Dia ada chip-chip kan. Dia ada setting dia semualah. Bateri ada separuh tu pakai bateri. Kalau tak ada bateri lepas tu nak kena diprogramkan pula. Komputer tu nak kena diprogramkan. Kalau program dia lari, komputer tu pun mengamuk, apa tu robot tu boleh mengamuk kan. Mabuk dia robot tu. Dia tak ikut arahan kita. Macam tu. Yalah, memanglah zaman sekarang ni teknologi memang semakin canggih. Semakin canggih. Tapi pembuat robot tetap takkan sama dengan robot yang dia buat tu. Takkan sama. Begitu juga dengan Allah Ta'ala. Betul tak? Apalagi Allah Ta'ala yang mencipta alam luas terbentang ni, daripada yang paling besar sampai paling kecil. Tidak ada satu pun yang dapat diserupakan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Tengok semula. Dan kelu, iaitu artinya kelu, dan iaitu lawan kalam. Dan mustahil pula barang yang pada maknanya seperti berkata dengan mulut dan dengan lidah dan berhuruf dan suara. Dan erti kelu itu pada ahli sunnah, iaitulah pekerjaan yang wujudi, yang bangsa wujudi, yang berlawanan ia akan kalam. Dan lawan itu ialah lawan diddaini. Lawan diddaini kan, mana bisu yang dalam bangsa wujudi, bukan dalam bangsa adami. Bukan macam mana kita bisu. Gitu. Kalau kita bisu, tengoklah macam mana orang kalau manusia bisu. Tengoklah dia akan bila bercakap tu mungkin kan dia pakai baca isyarat. Kan, disebabkan dia bisu, dia akan pakai baca isyarat. Dia akan gerakkan tangan dan sebagainya. Adakah Allah Ta'ala kalau bisu macam tu? Kan? Sedangkan Allah Ta'ala pun berkata tanpa huruf, laisa biharfin wala bisautin, tanpa huruf, tanpa suara. Tanpa huruf, tanpa suara. Allah Ta'ala berkata-kata tanpa huruf, tanpa suara. Kalau macam tu, tanpa huruf, tanpa suara ni, kalau disebah pada manusia, bisu. Kan? Allah Ta'ala berkata tanpa huruf, tanpa suara. Kalau berkata tanpa huruf, tanpa suara ni biasanya pada manusia. Manusia yang bisu. Dia cakap tanpa huruf, tanpa suara. Macam tu. Tapi tanpa huruf, tanpa suara itulah yang disebahkan sebagai kalam.
kalam kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berkalam tanpa huruf dan tanpa suara. Dan lawannya adalah bisu. Bisu tu bukan daripada sudut pandangan manusia, tapi bisu pada sudut pandangan Allah Ta'ala. Dan bisu itu adalah juga mustahil kepada Allah Ta'ala. Baik, maknanya adami lawan adami. Kita ni adami lawan adami. Mana bisu berkata-kata lawan dengan bisu. Okey. Allah Ta'ala wujudi. Wujudi lawan wujudi. Wujudi mana bisu yang dalam bangsa wujudi, bukan bisu dalam bangsa adami. Kemudian dan adapun pada Mu'tazilah, maka iaitu ketiadaan kalam daripada barang yang sya'nu kejadiannya, bahawa ada ia yang berkata-kata. Maka berlawanan antara keduanya itu pada pandangan Mu'tazilah, iaitulah berlawanan Adam wal Malakah. Adam wal Malakah, maknanya adami lawan adami, adami lawan adami, ataupun wujudi lawan pada adami. Macam tu. Baik, kemudian dan diiktirad dan dibantah. Ini ada bantahan. Dan dibantah atas musannaf pengarang dengan bahawa kelu itu hanya senya berlawanan ia akan kalamul lafzi. Tiada kalamul nafsi yang maksud kita padanya. Ini dibantahlah. Dia kata bantahan ini, dia kata kelu itu hanya senya berlawanan ia akan kalamul lafzi, bukan kalamul nafsi. Kerana Allah Ta'ala, kerana kalam ni ada dua. Satu kalamul lafzi, yang kedua kalamul nafsi. Kalamul nafsi itulah yang tidak bercerai dengan Allah Ta'ala. Yang tak bercerai dengan tangan Allah Ta'ala tu dikatakan sebagai kalamul lafzi. Sedangkan yang kita baca Quran, jata Quran yang kita baca, yang kita lagukan, kita taranumkan, itu namanya kalamul lafzi. Kalamul lafzi. Apa yang kita baca itu katakan kalamul lafzi. Kalamul lafzi itu ditunjuki kepada kalamul nafsi yang tidak bercerai tanggal daripada Allah Ta'ala. Macam tu. Jadi ada masalah. Dan diiktirad, dibantah atas musannaf pengarang dengan bahawa kelu itu hanya senya berlawanan ia akan kalamul lafzi, tiada kalamul nafsi yang maksud kita padanya. Dan dijawab dengan bahawa kelu itu seperti barang yang ditelakkan dia hakikat atas kebinasaan yang menegah ia daripada berkata-kata. Ditelakkan dia pada majas, atas kebinasaan yang menegak ia daripada kalam nafsi. Dan yang demikian itu kena di sini. Macam tu. Ulang semula. Dan dijawab dijawab dengan bahawa kelu itu seperti barang yang ditlakkan dia. Ditlak mana dimutlakkan dia, hakikat atas kebinasaan yang menegah ia daripada berkata-kata. Ditelakkan dia pada majas. Ditelakkan dia pada majas atas kebinasaan yang menegahnya daripada kalam nafsi. Dan demikian itu ialah kehendak di sinilah. Betul tu. Gua tak faham sangat apa disebut sini. Ulang semula. Dan dijawab tadi soalan ni kan, bantah tadi kan. Kelu itu hanya senya berlawanan ia akan kalamul lafzi, tiada kalamul nafsi. Dia kata berlawanan kalamul lafzi, tiada kalamul nafsi yang dimaksud kita padanya. Dan jawab dengan bahawa kelu itu seperti barang yang ditelakkan dia, hakikat atas kebinasaan, ya, keluhan. Kita bincang tentang keluhan. Gitu. Dan jawab dengan bahawa kelu itu ialah seperti barang yang ditelakkan dia hakikat atas kebinasaan yang menegah ia daripada berkata-kata. Ditilakkan dia pada majas atas kebinasaan yang menegah ia daripada kalam nafsi. Gitu. Jadi mana istilah itu ialah istilah majas saja, dia kata. Istilah majas bukan istilah hakikat, dia kata. Gitu. Dan dijawab dengan bahawa kelu itu seperti barang yang telakkan dia hakikat
atas kebinasaan yang menegah ia daripada berkata-kata, ditilakkan dia pada majas, kata. Dia telak daripada sudut majas, bukan daripada hakikat. Kan hakikatlah majas. Atas kebinasaan yang menegah ia daripada kalam nafsi. Yang demikian itu dikenakan di sini. Macam tu. Dan kata musannaf, kata pengarang, wa'adadu sifatul manawiyah wadiyatun min hazihi. Wa'adadu sifatul manawiyah wadiyatun min hazihi. Artinya, dan bermula segala lawan sifat manawiyah itu nyata ia pada ini. Yang ini daripada segala lawan sifat ma'ani ini. Artinya kerana bahawasanya engkau apabila engkau ketahui bahawa lawan keadaannya kudrah itu lemah, nescaya engkau ketahui bahawa lawan keadaan qadiran itu ialah keadaannya yang lemah. Kan? Maknanya kalau kudrah lawannya ajizun, lemah kan? Kalau qadiran lawannya ajizan. Kalau sifat mani lah, sifat mani kudrah lawannya ajizun, lemah. Kudrah bukan lawannya la kudrah. Kudrah lawannya ajizun, lemah. Kemudian kalau sifat manawiyah, kaunuhu ta'ala qadiran, kadang Allah Ta'ala berkuasa, lawannya kaunuhu ta'ala ajizan, kadang Allah Ta'ala dia lemah. Dan kata musannaf, wa'adadu sifatul manawiyah wariyatun min hazi. Dan bermula segala lawan sifat manawiyah itu nyata ia daripada ini. Yang ini daripada segala lawan sifat mani. Artinya kerana bahawasanya apabila engkau ketahui bahawa lawan keadaannya kudrah itu lemah, lawan keadaan kudrah itu lemah, itu ajizun, nasihat engkau ketahui juga bahawa lawan keadaan qadiran itu ialah keadaannya yang lemah, ajizun. Ajizun ada alif. Ajizun alif. Kalau ajizun tak ada alif. Kalau kudrah lawannya ajizun, lemah, ain jim ajaza. Ajaza kan lemah. Ajaza lemah. Ain zain ajaza lemah. Jadi kalau lawan daripada qadiran ajizun, lemah. Ajiz mana lemah? Boleh tuan-tuan? Nong tanggung tidur. Boleh faham InsyaAllah. Boleh. Minta pada Allah Ta'ala, ya Allah, fahamkanlah aku ni. Kau fahamkanlah, kan? Macam tu. Faham ke tak faham? Tak faham, kan? Macam tu. Nah, kata tak faham kan malu pula. Malu lah nak cakap tak faham, Ustaz, kan? InsyaAllah, ya Allah, kan? Bagilah kepahaman, tak? Pada diri kami, ya Allah, kan? Macam tu. Baik. Seterusnya, dan apabila engkau ketahui bahawa lawan iradah itu ialah karahatun. Karahatun, engkau ketahui bahawa lawan keadaannya muridan itu ialah keadaan Allah Ta'ala itu karihan. Yang ini tiada berkehendak. Lawan iradah ialah benci. Lawan berkehendak, lawannya ialah karahah, benci. Iradah berkehendak, lawannya karahah, benci. Itu kalau sifat mani. Kalau sifat manawiyah, muridan, lawannya karihan. Dia ada alif. Ada alif tengah-tengah, kan? Kadang Allah Ta'ala yang berkehendak, lawannya kadang Allah Ta'ala yang benci. Karihan, benci. Mana yang tidak berkehendak ataupun bencilah. Tiada berkehendak, mana bencilah. Dan seperti demikian hingga akhir. Hingga akhir artinya, yang ke-14 daripada mustahil Allah Ta'ala itu ialah keadaan Allah Ta'ala yang lemah. Keadaan Allah Ta'ala lemah daripada berbuat mungkin, iaitu lawan daripada kaunuhu qadiran. Kaunuhu qadiran, keadaan Allah Ta'ala yang lemah. Lawannya keadaan Allah Ta'ala yang kuasa, berkuasa, qadiran. Dan yang ke-15 daripada mustahil Allah Ta'ala itu ialah keadaannya yang tiada berkehendak. Lawannya ialah keadaannya yang muridan berkehendak. Dan ke-16
daripadanya keadaannya yang jahil, artinya lawan keadaannya yang alim. Alim. Jahil lawannya alim. Dan yang ke-17 daripadanya keadaannya yang mati, iaitu lawan keadaannya yang hayyun, hidup. Hayyun mana hidup. Dan yang ke-18 daripada keadaannya yang tuli, iaitu lawan keadaannya yang samian, mendengar. Samian mendengar. Dan yang ke-19 daripada keadaannya yang buta, iaitu lawan keadaannya yang basiran, mana melihat. Basir mana melihat, keadaan Allah Ta'ala yang basir, melihat, daripada basar. Dan yang ke-20 daripada keadaannya yang kelu, iaitu lawan keadaannya yang mutakaliman, yang berkata-kata. Mutakaliman berkata-kata. Maka sempurnalah 20 yang mustahil atas Tuhan kita Jalla wa Azza. Habislah mustahil yang kita bahas kan, 20 sifat yang mustahil pada Allah. Berdengunglah kita belajarnya, kita mengaji dia. Tak beli kitab kan, ni baru separuh ni. Baru separuh kitab kan. Ada lagi ni. Maka inilah bahagi yang kedua yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui ia atas jalan tafsir, atas jalan terperinci, supaya kita nafikan sekalian itu daripada Tuhan kita, kerana sekalian itu tiada layak bagi Tuhan kita. Mana segala sifat-sifat yang mustahil ini semuanya tidak layak kepada Allah Ta'ala. Yang layak tu sifat yang wujud, kidam, baqah, semualah. Sampailah konuta'am mutakaliman, itulah yang layak pada Allah. Lawan-lawan ni semua tak layak. Macam tu. Dan barang siapa yang tingkatkan salah satu daripada mustahil itu, sabit mana tetap bagi Tuhan kita, maka iaitu jadi kafir. Jadi kafir lah. Siapa yang mensabitkan, menetapkan semua sifat mustahil yang kita dah bahas ni, 20 sifat mustahil kan. Siapa menyatakan Allah Ta'ala ada sifat-sifat mustahil ni, mana orang tu jatuh kafir. Melainkan orang yang diadukan akan dia oleh syarak, kerana baharu masuk Islam. Melainkan orang yang diuzur tu, betul tak? Uzur kan? Diuzur tu. Melainkan orang yang diuzurkan akan dia oleh syarak, kerana baharu masuk Islam. Baru masuk Islam. Tapi kalau ada lama Islam, dah tak boleh maaf lagi dah. Contohlah dah 5 tahun kan, takkanlah kita nak kata mukallaf mu'alaf lagi. Kalau Maiz pun, kalau bawah 5 tahun dia tak bagi bantuan lagi dah. Atas 5 tahun dia tak bagi bantuan. Hanya bawah 5 tahun saja dibagi bantuan. Jadi maknanya kalau dah lepas 5 tahun tu tak layak lagi kita katakan mu'alaf kita. Tak layak dah. Ini dah 10 tahun pun mu'alaf juga. Dah 10 tahun pun mu'alaf juga. Kalau ikut apa yang Maiz kata kan, mana bawah 5 tahun boleh kita katakan mu'alaf. Atas 5 tak boleh dah. Dan bantuan pun tak bagi kita. Tak ada bantuan bulan dan lagi dah. Kecuali kalau bantuan-bantuan contohnya rumah tertunggak ke apa, adalah bantuan macam tu, bantuan perubatan tu adalah. Tapi kenalah mohon, yang bantuan the spot ni tak dapat dah. Duit poket tak ada lagi dah, sebab dah lebih 5 tahun. Macam tu. Yang lawan bulanan 2 tahun lebih pun tak ada lagi dah. Lebih pada 5 tahun. Macam tu. Kalau atas 5 tahun, tak boleh lah. Mana dia kena usaha lah, usaha belajar mengaji kan, macam tu. Dan dia lah sepatutnya kata kena ajar orang lain pula. Ini dah 5 tahun pun kita pun nak kena ajar lagi. Layak ke tak layak? Tak layak kan. Patutnya kalau dah 5 tahun ni, dia lah sebagai istilahnya tu pembimbing rakan sebangsa. Namanya istilah dia. Dia sepatutnya dah kena jadi pembimbing rakan sebangsa dia. Ni tak, dah 5 tahun pun kita pun nak kena bimbing lagi. Dia pun tak lopeh tuan-tuan, tak lopeh-lopeh kan. Syahadah pun tak lopeh, semayang pun tak lopeh, semua tak lopeh.
Dia tu macam mana tu? Dia pun tak boleh nak. Dia pun tak boleh, macam mana? Baik. Dan barang siapa yang tikatkan salah satu daripada masail itu sabit bagi Tuhan kita, maka iaitu jadi kafir, melainkan orang yang diuzurkan akan dia oleh syarak kerana baharu masuk Islam. Kalau belum Islam bolehlah, maafkan. Dan lama-lama ni tak dapat lah. Kalau datang pejabat agama pun, bahagian bantuan pun kita allow. Kita allow ataupun kita tutup pintu je, tak bagi dia masuk. Tak bagi dia masuk lah. Kita kunci pintu. Ada juga kadang tak apek tu, dah lebih 5 tahun datang mengamuk, duit tak dapat. Kata tak boleh dah bergantung lagi dah. Betul tak? Tak boleh gantung lagi. Wallahu alam bisawab. Ada soalan, tuan-tuan? Kalau tak ada saudara, tak ada, saya tutup. Tak ada A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa 'ala mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira wa sayyana fataya 'alaina wa lana qulubana bi nuri ma'rifatika wa ahlana wa ta'arifin. Allahumma fakina bidin, Allahumma fakina bidin. Allahumma ja'al hadza jama'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma. Rabbana tah bainana wa baina qaumina bil haqq antal fatih. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu. Okey. Terima kasih dah.